Dalam subtopik ini kita akan bercakap tentang ketertinggian perlembagaan. Dalam arti kata yang lain, bagaimanakah kita melihat status perlembagaan di dalam negara ini. Ketertinggian perlembagaan bererti perlembagaan merupakan perkara yang tertinggi yang menjadi rujukan di dalam negara ini. Jadi kita sebut di Malaysia tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Malah ketiga-tiga badan kerajaan, sama ada badan perundangan, badan kehakiman atau badan eksekutif, serta yang di Pertuan Agong juga tertakluk kepada perlembagaan Malaysia tersebut. Jadi bidang kuasa, hak, tanggungjawab, semuanya ditetapkan oleh perlembagaan. Jadi kita berikan contoh, kuasa perundangan dan kehakiman dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan kepada yang dikenakan oleh perlembagaan. Contohnya kuasa perundangan, ada had-had tertentu bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk meluluskan sebarang undang-undang. Ada had-had kuasanya yang memerlukan mereka mempunyai suara majoriti, mempunyai sokongan daripada majlis raja-raja dan seumpamanya. Begitu juga kehakiman. Setiap mahkamah mempunyai bidang-bidang kuasa mereka tertentu. Contohnya Mahkamah Negeri ada bidang kuasanya, Mahkamah Raja-Raja ada bidang kuasanya, Mahkamah Persekutuan ada bidang kuasanya, yang mana mahkamah-mahkamah tersebut tidak boleh melampaui bidang kuasa masing-masing. Inilah yang saya maksudkan bahawa bidang-bidang kuasa dan juga ketertinggian perlembagaan tersebut mengatasi semua badan-badan yang berada di Malaysia. Misalnya undang-undang persekutuan atau negeri mengenai suatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan meskipun undang-undang itu telah diluluskan misalnya di negeri, di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Sekiranya undang-undang itu disanggah ataupun dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan, mahkamah boleh memutuskan bahawa undang-undang tersebut tidak sah sekiranya ianya didapati bercanggah dengan intipati dan juga peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Ini kerana perlembagaan memperuntukkan dengan nyata dalam perkara 4/1 bahawa perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana ia berlawanan. Dalam subtopik ini kita akan bercakap tentang sejarah penggubalan perlembagaan Malaysia. Kita akan bercakap tentang perlembagaan sebelum kedatangan ataupun sebelum Malayan Union. Kita akan bercakap tentang Malayan Union dan ke arah pembentukan Malaysia. Seterusnya kita akan bercakap tentang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum kita bercakap tentang sejarah penggubalan perlembagaan Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu, suka kita sebut tentang sejarah perlembagaan itu sendiri di kawasan ini ataupun di Tanah Melayu. Sebelum British, sebelum kedatangan penjajah, telah ada bukti-bukti kewujudan negara di sini, di kawasan ini, dan negara-negara tersebut telah mempunyai perlembagaan ataupun mempunyai asas undang-undang sebagaimana yang tercatat di dalam catatan Batu Bersurat Terengganu. Begitu juga sewaktu dalam tempoh penjajahan berlakunya kedatangan penjajah, negara-negeri yang tidak tertakluk di bawah kuasa penjajah juga telah mempunyai undang-undang tubuh yang menjadikan asas kepada negeri tersebut seperti Undang-Undang Tubuh Negeri Johor dan Undang-Undang Tubuh Negeri Melaka. Walau bagaimanapun, sepanjang penjajahan perlu kita sebut bahawa orang Melayu sentiasa bangkit menentang, mereka sentiasa menuntut kemerdekaan, pembebasan dan mahu memerintah negeri mereka secara sendiri tanpa gangguan dan tanpa dikawal oleh kuasa asing. Ada berbagai bentuk penentangan dan juga usaha menyedarkan orang Melayu ke arah membebaskan negara mereka. Ada perjuangan yang berbentuk berdarah, perjuangan bersenjata seperti yang berlaku sejak awal lagi, sejak kedatangan Portugis di Melaka, Belanda, Inggeris, Siam dan Jepun. Perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan, bercakap tentang Melayu dan juga semangat kenegerian.
menjelang abad ke-20 muncul pertubuhan-pertubuhan dan kesatuan seperti Kesatuan Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dan lain-lain yang bertujuan menentang penjajah. Selain daripada pembentangan yang berbentuk penentangan bersenjata, peranan membangkitkan kesedaran kebangsaan di kalangan rakyat juga dilakukan oleh media massa seperti akhbar dan majalah seperti Utusan Melayu, Majlis, Imam, Saudara dan Warta Sarawak. Peranan juga dimainkan oleh intelektual Melayu seperti para ulama dan juga tokoh-tokoh seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob dan seumpamanya. Mereka menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan daripada penjajah.